Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid Darjah Has tahun 2021. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini untuk kelas hari ini bagi mata pelajaran Pendidikan Tauhid Darjah Has. Baik, kita terus buka kepada pelajaran, sambung pada pelajaran pelajaran 7. Pelajaran 7 Terhakis Iman Generasi Muda. Minggu lepas kita ada belajar tentang gejala negatif menggugat keutuhan iman. Minggu ini kita akan sambung lagi dengan punca terhakisnya iman. Antara punca-punca ataupun sebab sebab terhakis iman generasi muda. Apa sebab dia? Apa punca dia? Punca terjadinya terhakisnya iman. 1. Awak gariskan tergelincir gaya hidup sebagai generasi muda Islam daripada landas akidah dan syariat Islam. Artinya kat sini mereka tidak meletakkan kehidupan mereka di atas landasan akidah dan syariat. Sebaliknya mereka meletakkan kehidupan di atas landasan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Jelasnya urusan kehidupan dalam berbagai-bagai bidang dilakukan termasuklah kebudayaan dan pendidikan masyarakat tidak berdasarkan akidah dan syariat Islam yang menentukan bahawa segala-galanya adalah atas dasar ubudiyah. Boleh tulis kat sini daripada kesedaran terhadap uluhiyah. Allah Ta'ala yang berkuasa menentukan segala kehidupan manusia mengikut ketentuannya. Maka kat sini ni satu punca lah daripada tajuk ni, tergelincir gaya hidup sebagai generasi muda. Puncanya tergelincir gaya hidup sebagai generasi muda Islam. Yang seterusnya, maka nilai dan norma, kaedah dan hukum yang ditentukan oleh Allah tidak dilaksanakan dalam urusan hidup manusia. Maka terjadilah keadaan hukum Allah hanya pada perkara-perkara yang khusus dalam urusan agama sahaja. Kuat kuasa hukum Allah hanya di langit dan tidak di bumi. Ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Artinya, dan Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi. Yang kedua, punca yang kedua. Punca yang kedua, rosak dan ternoda fitrah yang suci murni oleh pengaruh persekitaran yang penuh dengan kemungkaran dan maksiat. Ni punca yang kedua. Rosak dan ternoda fitrah yang suci dan murni oleh pengaruh persekitaran yang penuh dengan kemungkaran dan maksiat. Yang ketiga, generasi muda yang tersebut tidak terdidik dalam persekitaran budaya hidup Islam. Sebaliknya mereka terdidik dalam persekitaran budaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu punca yang kedua. Punca yang ketiga, yang keempat, hilang identiti dan nilai diri sebagai generasi Muslim dan mukmin akibat pengaruh dengan identiti dan nilai budaya hidup mungkar.
Ni nak kena jaga-jagalah. Kita kena pandai pilih kawan. Dan dalam sesebuah keluarga tu nak kena betul-betul lah ajaran Islamnya. Jangan benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan, kita lakukan. Macam gitu. Itu punca-puncanya lah. Punca awal mula generasi muda-muda awak ni akan terjerumus dengan gejala-gejala yang tidak sihat. Punca-punca ni mestilah dielakkan. Okey, punca-punca ni hendaklah dielakkan bagi memastikan diri kita tu terhindar daripada gejala-gejala mungkar. Okey, itu ini ada 4 punca. Kemudian kita akan masuk kepada faktor kelemahan iman generasi muda. Faktor. Tadi punca terjadinya. Yang ini faktor lain. Faktor dia terbahagi kepada 3. 1, 2, 3. Mula-mula faktor diri kita. Okey, mula-mula faktor diri. Kemudian faktor sosial, pergaulan kita. Kemudian faktor pendidikan kita. Betul di sekolah dah diajarkan cara-cara ni, tetapi di rumah, faktor pendidikan di rumah bagaimana? Okay, kita tengok pada faktor diri dulu. Faktor diri, kejahilan tentang hakikat Islam dan budaya hidup Islam. Dalam diri dia tak pandai tentang Islam dan budaya hidup Islam. Dia kurang pelajaran lah. Sekolah agama tak pergi, jadi dia kurang tentang gaya hidup Islam dia dalam diri dia. Okey, faktor diri yang kedua, nafsu amarah yang cenderung kepada kebebasan. Dalam hidup kita ni ada tahap-tahap yang kita boleh lakukan. Dalam diri kita ni ada tahap-tahap yang boleh kita lakukan. Kalau kita umurnya macam gini, apa tahap yang paling maksimum kita boleh lakukan? Apa tahap yang tidak boleh dilakukan? Kalau kita terus mengikut nafsu amarah, maka akan rosaklah kita punya iman dalam diri kita. Nafsu amarah dan cenderung kepada kebebasan dan keburukan. Bergaul sosial antara lelaki dan perempuan, melakukan perkara-perkara yang dilarang, mencuba-cuba. Permulaannya mencuba-cuba, dan bila dah menjadi kebiasaan, dia akan terus merosakkan akidah iman kita. Okey, faktor diri yang ketiga, benteng iman yang rapuh dan kurang melakukan ibadah. Benteng iman yang rapuh dan kurang melakukan ibadah. Itu faktor diri yang ketiga. Okey, faktor, kita dah pergi kepada faktor diri, kemudian kita pergi ke faktor sosial. Faktor sosial terjebak dalam krisis identiti dan nilai dalam masyarakat, iaitu nilai Islam yang unggul tetapi tidak popular berbanding dengan nilai kebendaan dan kepuasan nafsu yang amat berpengaruh. Okey, ini faktor sosial terjebak dalam krisis identiti dan nilai dalam masyarakat. Okey. Dia kat sini dia ceritakan tentang dia melebihkan populariti daripada melebihkan populariti berbanding dengan nilai kebenaran dan kepuasan nafsu yang amat berpengaruh. Macam zaman sekarang lah, orang nak popular senang je buat benda-benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang buat benda-benda yang ada unsur maksiat pun tiba-tiba viral. Bila viral, dia jadi popular lah. Bila popular macam tu, jadi hasilnya tu kita nak letakkan kat mana? Halal ke haram? Bila dia
terviral. Dia memang kalau terviral terus menjadi popular. Tengok cara kita. Okey. Kemudian faktor sosial yang kedua, pengaruh budaya dan cara hidup bebas tanpa nilai akhlak dan hukum. Ni. Pengaruh budaya dan cara hidup bebas tanpa nilai akhlak. Tak ada akhlak, bebas. Cara berpakaian kita, terutama sekali perempuan, bila keluar, kita orang Islam, bila keluar rumah, tidak bertudung ataupun bertudung tapi berpakaian yang ketat. Cara hidup bebas. Okey. Ni faktor sosial lah. Kawan-kawan kita campur dengan kawan kita yang tak betul, maka kita akan tak betul jugalah. Bila kita campur dengan kawan kita yang betul, maka insya-Allah hidup kita akan betul. Okey. Jadi pengaruh budaya dan cara hidup bebas tanpa nilai akhlak dan hukum yang membolehkan manusia melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa, tapi kalau kita tengok orang Islam kita yang kat luar sana tu, kalau keluar pun tak pakai tudung ke, pakai baju ketat ke, tu mungkin dia apa? Tak ada hukum. Tak ada hukum dalam diri dia. Tak ada hukum dalam diri dia. Tak ada undang-undang yang menghalang dia. Kita sebagai seorang Islam, kita ada hukum kita dalam diri. Ada tahap dia. Kalau dia tahu hukum dosa pahala, maka dia tidak melakukanlah perkara-perkara tersebut. Seterusnya, faktor sosial yang ketiga, terpengaruh dan terikut-ikut gejala budaya mungkar tanpa memikirkan akibatnya. Ni mudah sangat. Kawan ajak pergi jalan-jalan, minum-minum, lepak-lepak, kita pun ikut. Satu hari kawan ajak lagi pergi ke pusat hiburan. Mula-mula pergi ke tempat main game. Dulu zaman-zaman dulu mula-mula pergi ke pusat main game tu. Lepas tu belakang tu ada satu komputer macam judi sikit. Ada judi. Masukkan koin. Lepas tu kita bertaruh kat dalam tu untuk mendapatkan sesuatu di dalam tu. Tu antara gejala mungkar lah. Permulaan gejala mungkar yang biasa kita nampak. Dekat tempat kita pun ada kalau awak nampak mesin-mesin yang ada dalamnya patung-patung ke, ada handphone ke, tu antara mesin-mesin judi yang kadang-kadang kita nampak itu permainan, tapi sebenarnya itu adalah judi. Dia mempertaruhkan wang ringgit kita tanpa kita dapat apa yang kita nak kat dalam tu. Kita masuk duit RM1 satu slot. Lepas tu kita main sampai kita dapat. Selagi kita tak dapat, kita masuk lagi duit. Kita masuk lagi duit. Itu antara judi yang kanak-kanak. Jadi kalau boleh kita hindarkanlah daripada permainan-permainan macam gitu. Okay, kemudian faktor-faktor kelemahan iman yang faktor diri, faktor sosial kita dah selesai. Kita masuk kepada faktor pendidikan. Kurang didikan, kesedaran dan penghayatan akidah dan syariat Islam dalam seluruh kehidupan. Sebab itulah mak ayah kita ni hantar kita sekolah lebih, terutama sekali sekolah agama ni. Supaya apa? Supaya kita ni terdidik dan disedarkan tentang penghayatan akidah, hukum-hukum dalam Islam. Dan keempat, faktor pendidikan yang seterusnya, tiada pemantauan pendidikan. Tiada pemantauan pendidikan dan cara hidup Islam dalam keluarga. Dalam keluarga tu tiada yang nak ajar. Mak ayah pergi kerja pukul 5 pagi, balik pukul 8 malam. Awak tak jumpa mak ayah awak. Tu contohnya. Jadi kat sini kita dah belajar dua tajuk, iaitu punca terakis iman dan juga
faktor kelemahan iman generasi muda. Jadi tugas awak sekarang ni adalah ringkaskan sebagaimana yang saya gariskan di sini. Buat dua tajuk ni. Buatkan dua tajuk ni dan ringkaskan di dalam buku tulis. Selesai awak ringkaskan, awak boleh menghantarnya ke guru kelas masing-masing. Itu saja untuk pelajaran pendidikan tauhid pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.